Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 9 April 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita utama, Sarawak Delta Geopark SDGP menunjukkan komitmen kerajaan Sarawak dalam memelihara warisan alam semula jadi dan budaya yang ada di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Geopark adalah kawasan yang mempunyai tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembangunan secara mapan. Ia seperti mana kata oleh pengerusi tadi, mempunyai unsur-unsur ekologi, arkeologi, sejarah dan budaya. Pemilihan Sarawak Delta tepat kerana mempunyai banyak ciri geologi dan geomorfologi yang luar biasa dengan nilai geoheritage yang tinggi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran SDGP di Kampung Budaya Sarawak Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Ketua Menteri dalam sidang media selepas majlis pelancaran tersebut memberitahu Sarawak juga mahu menjadikan SDGP sebagai salah satu geopark di peringkat kebangsaan dan dunia. Katanya geopark berpotensi dipasarkan agar menjadi salah satu tarikan pelancongan utama di Sarawak. Sebab itu kita Sarawak telah mengemukakan kawasan ini sebagai kebangsaan, geopark kebangsaan, dan juga kita punya hala tuju selepas itu untuk diangkat sebagai geopark global international UNESCO. Kini itu 161. Dia saya tadi berdoa mudahannya jadi 162 daripada kena niada unik. Kalau itu menjadi kawasan UNESCO, sudah tentu dapat menarik para pelancong yang hendak melihat keadaannya. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh dan Div kenamaan yang lain. Beralih ke laporan harian COVID-19, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan Sarawak mencatat rekod tertinggi angka kes positif baharu hari ini apabila sebanyak 555 kes telah dikesan melibatkan 25 daerah seperti tertera, sekaligus melonjakkan jumlah keseluruhan kepada 19,262 kes. Dimaklumkan juga terdapat 3 kes kematian baharu di Bintulu, Sebauh dan Sibu. Daripada rekod tersebut jelasnya, ia menunjukkan satu amaran buat Sarawak agar jangan lalai dan leka dalam menjalani kehidupan seharian. Hari ini kita menyaksikan kes yang tertinggi semenjak negeri Sarawak dilanda oleh pandemik COVID-19. Jadi bagi dalam pandangan SDMC, ini adalah satu angka yang patut jadi amaran kepada orang negeri Sarawak. Selagi kita tidak mematuhi SOP, selagi itulah kes Sarawak semakin meningkat. Ini akan membawa implikasi yang besar kerana rakyat Sarawak tidak dapat kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Beliau berkata demikian dalam sidang media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak di Kuching hari ini. Datuk Amar Douglas merangka pengerusi JPBN Sarawak turut mengisytiharkan terdapat penambahan satu lagi kluster baru iaitu kluster Sungai Gemuan Meradong, menjadikan 45 kluster yang masih aktif setakat ini. Sehubungan dengan itu, daerah Mukah kini berstatus merah manakala daerah Subis bertukar dari status kuning kepada status jingga. Dalam perkembangan sama, tambah Datuk Amar Douglas, JPBN Sarawak telah bersetuju untuk membenarkan program pengimarahan Ramadan di masjid dan surau. Ujarnya keputusan tersebut dibuat setelah meneliti dan menimbang garis panduan SOP daripada Majlis Islam Sarawak yang telah dikeluarkan pada Sabtu April 2021. Mengulas mengenai penganjuran majlis-majlis sosial pula,
Tegasnya, ia merujuk kepada garis panduan yang telah ditetapkan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang mana membenarkan serta menghadkan beberapa aktiviti dengan pengawasan pengamalan SOP oleh pejabat daerah masing-masing. Dalam SOP PKPB, kita ada membenarkan beberapa aktiviti dan hadkan jumlah yang hadir. Kalau ruang, mengikut ruang, tidak lebih dari 50%. Dan mereka-mereka ini yang nak mengadakan majlis-majlis yang seperti ini mesti memberitahu pejabat daerah di bahagian masing-masing supaya mereka akan menguasai bagaimana pengamalan SOP akan dijalankan di tempat masing-masing. Kalau mereka tidak mengikut SOP, inilah apa yang boleh berlaku. There is enough evidence, we should witness sufficient event that cause this COVID to increase. Selanjutnya di Tebedu, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu, Datuk Amar Michael Manyin Jaung, turun padang bagi meninjau beberapa projek yang siap dan masih dalam pelaksanaan di kawasan berkenaan pada Khamis. Menerusi program Jelajah Kawasanku Dun Tebedu, beliau bersama rombongan telah meninjau beberapa projek di Kampung Kujang Sain, Kampung Tembong Putah, Tepoi dan juga jalan perhubungan desa dari Kampung Tema Mawang sampai ke Kampung Reteh dan Mawang Tahub. Manakala antara projek yang telah siap di Kampung Kujang Sain ialah pembinaan baru gereja dengan kos sebanyak RM350,000 dan naik taraf rumah panjang berjumlah RM50,000 yang masih dilaksanakan ketika ini. Kemudiannya di Kampung Tepoi dengan Kerajaan Sarawak menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP dan projek kecil luar bandar MRP meluluskan dana sebanyak RM180,000 untuk pembinaan jalan konkret dan RM300,000 untuk naik taraf gereja. Jumlah peruntukan melalui RTP dan MRP yang telah disalurkan kepada kampung tersebut termasuk kos pembinaan jalan perhubungan desa adalah sebanyak RM2.78 juta. Berikut pula di Kapit. Penduduk rumah Empang Eba di Ulu Sungai Pila Merit melangkah ke hadapan dengan pelaksanaan sistem tagang rumah panjang tersebut. Bermula dengan 1,000 ekor anak ikan empurau, sistem itu bakal menjadi pemangkin kepada kelestarian hidupan akuatik untuk generasi akan datang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sistem itu juga akan menjadi panduan untuk masyarakat mengamalkan aktiviti menangkap ikan dengan cara betul. Ikan dan juga hidupan air supaya ianya dapat di-sustain selama-lamanya dan dapat memberi hasil kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi sebab itulah kita adakan sistem tagang. Kalau tidak, orang mengambil ikan itu tidak ada peraturan. Jadi kita minta supaya masyarakat bekerjasama dengan Jabatan Pertanian untuk mengadakan sistem tagang di sesuatu sungai yang dikenal pastilah. Bercakap semasa program pelepasan benih ikan untuk sistem tagang di rumah panjang tersebut pada Khamis, beliau menambah Sarawak kini memiliki lebih 100 sistem tagang dan ada yang telah menjadi tarikan pelancong seperti di Serian dan Long Lidong Lawas. Sementara itu, pada program yang sama, Menteri Muda Utiliti Elektrik Luar Bandar Merangkap Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang memohon Jabatan Pertanian untuk bersemuka dengan penduduk dalam mengenal pasti aktiviti pertanian yang boleh dibangunkan di kawasan Nanga Merit. Ujarnya, beliau akan membantu membawa cadangan tersebut kepada pihak atasan untuk dilaksanakan. Pada majlis tersebut, Datuk Dr. Abdul Rahman dan Datuk Liwan turut menyampaikan sumbangan RM10,000 masing-masing kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Biro Wanita Rumah Empang.
Seterusnya mengenai penduduk di Kampung Rampangi Skim yang kini boleh mengukir senyuman apabila projek jambatan konkrit di kampung berkenaan telah siap sepenuhnya. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan di BKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek rakyat itu dibangunkan dengan kos sebanyak RM505,000. Beliau yang juga adun Pantai Damai menambah, jambatan konkrit sepanjang 18 meter itu adalah bagi menggantikan struktur kayu yang sudah dibina sejak 20 tahun lepas. Semasa majlis penyerahan projek rakyat jambatan konkrit Kampung Rampangi Skim, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu projek tersebut merupakan salah satu daripada 3 projek rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai. Laporan di Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maru. Agensi berkaitan digesa untuk memantau setiap projek pembangunan bagi memastikan kelancaran pelaksanaannya. Menurut adunnya Razaili Gapur, kekangan masa dan penularan wabak COVID-19 telah menyebabkan banyak projek transformasi luar bandar RTP tergendala dan perlu diberi perhatian serius. Bercakap semasa sesi perjumpaan bersama Agensi Teknikal RTP tahun 2021, kawasan Dun Beting Maru pada Khamis, beliau mahu projek rakyat berjalan dengan lancar untuk mengelak terjadinya isu lain. Tambahnya, agensi kerajaan dan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK perlu bekerjasama memastikan usaha kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak GPS menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030 dapat dicapai. Ujarnya, setiap masalah yang timbul juga perlu diatasi dengan sebaik mungkin agar komitmen kerajaan Sarawak membawa pembangunan tidak dipertikaikan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.